Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat berjumpa. Okay, jadi hari ni kita akan belajar dalam bab 6 untuk tajuk telekomunikasi di Malaysia. Okay, sebelum kita meneruskan tajuk 6.1, kita tengok dulu apa yang kita akan pelajari dalam tajuk ni. Okey, apa yang kamu akan pelajari? Yang pertama adalah untuk mengenal pasti alat telekomunikasi di Malaysia. Okey, yang ni kita akan belajar hari ini. Mengenal pasti alat telekomunikasi di Malaysia. Yang kedua, menerangkan kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Jadi kita akan belajar dua benda ni dulu. Okey, dan tajuk yang seterusnya dia membahaskan kepentingan telekomunikasi di Malaysia ni. Apa kepentingannya? Okey, banyak sangatlah kepentingannya kan. Okey, dan yang seterusnya nombor 4, menilai kesan telekomunikasi terhadap pembangunan negara di Malaysia. Dan yang seterusnya menentukan penggunaan alat telekomunikasi secara beretika. Jadi kita akan belajar hari ini, bukan semua ni ya. Kita akan belajar hanya dua dulu, iaitu mengenal pasti alat telekomunikasi di Malaysia. Dan yang kedua adalah untuk menerangkan kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Okey, jadi yang ni dua ni yang kita akan belajar dulu. Okey, baik, kita tengok dulu overall kepada apa yang kita akan belajar dalam tajuk ini. Okey, yang pertama jenis-jenis alat telekomunikasi di Malaysia. Okey, jadi daripada zaman penjajahan dulu sampailah ke sekarang ni. Okey, dan saya percaya ada di antara kamu yang tak pernah tengok pun alat-alat ni. Okey, tak apa, jangan bimbang. Saya pun tak pernah tengok. Alat ni memang saya tak pernah tengok. Okey, tapi alat ni, yang lain semua saya pernah tengok. Okey, yang seterusnya, nombor 2, kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Ini adalah kemajuannya. Ini adalah rupa satelit zaman dahulu. Ini rupa satelit zaman dahulu. Ini rupa satelit zaman dahulu. Yang ini zaman sekarang. Okey, ini zaman dahulu. Yang ini adalah untuk zaman sekarang. Okey, sekarang. Okey, jadi sejauh mana kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia ni kita nak tengok. Okey. Okey, dan yang ketiga, kepentingan telekomunikasi di Malaysia lah. Apa kepentingannya? Okey. Yang keempat, kesan terhadap pembangunan negara. Dengan adanya telekomunikasi ni, dia memberikan kesan. Ada dua kesan. Yang pertama, kesan secara positif. Dan yang kedua, kesan secara negatif. Okey. Baik, yang kelima, penggunaan alat komunikasi secara beretika. Macam mana kita nak guna alat ni? Secara beretika. Bukannya secara sewenang-wenangnya dengan melayari macam kamu sekarang ni lah, sambil main game, tiba-tiba terkeluar pop-up yang tak menarik, yang tak baik. Jadi cara macam mana kita nak etikakan diri kita. Okey, nanti kita akan belajar. Okey, baik. Kita tengok dulu tajuk yang pertama, iaitu alat telekomunikasi di Malaysia lah. Okey, sebelum kita mula, kita tengok perkataan telekomunikasi ni. Okey, apa maksud telekomunikasi ni? Dia adalah bermaksud sangat jauh dan dia adalah dari perkataan Greek. Okey, dia maksudnya sangat jauh. Okey, dan manakala komunikasi bermaksud proses menghantar informasi daripada masyarakat yang jauh lah. Jadi itulah maksudnya telekomunikasi. Oleh itu, telekomunikasi bermaksud satu interaksi yang melibatkan jarak jauh antara penyampai dengan penerima. Macam kamu zaman sekarang lah. Kalau zaman saya dulu pakai public phone saja. Jadi bila public phone, mak duduk di Kedah, saya duduk di Negeri Sembilan, telefon berhubung melalui public phone saja. Jadi bila public phone kena beratur lah. Bayangkanlah kalau seorang tu cakap setengah jam, agak-agak saya kena tunggu berapa jam kalau saya antara orang yang ke-10 yang menunggu. Kan? Jadi itu adalah alat telekomunikasi zaman dahulu. Okey, tapi sekarang dah canggih. Alat telekomunikasi tu duduklah kat mana pun di luar negara pun, kita masih boleh call, boleh bercakap, boleh lihat muka, boleh lihat gambar. Berbanding saya dahulu, tak boleh tengok muka. Kalau duduk luar negara, nak telefon ke dalam negara, memakan masa. Okey? Dia ada delay dia. Di zaman sekarang tak ada. Okey, baik kita tengok telegraf. Okey, baik ni telegraf.
Okey, ini adalah alat telegraf yang diperkenalkan oleh pihak British untuk urusan pentadbiran di tanah Melayu lah. Dia akan hantar dalam bentuk graf. Okey, dan ada orang yang boleh tafsir dia. Okey, dia bukannya, kita akan tafsir dalam bentuk teks pula lepas tu. Okey, betapa susahnya dulu. Okey, baik, yang seterusnya ni adalah telefon. Okey, ni adalah telefon zaman dahulu. Okey, zaman saya kecil-kecil masih ada lagi telefon ni. Nak dial kena pusing. Nombor 1 pusing sampai habis. Kemudian nak dial pula nombor 2 pusing lagi nombor 2. Okey, jadi talian telefon tetap mula digunakan di tanah Melayu pada tahun 1891 dan menjadi sangat penting kerana permintaan yang meningkat dengan ketara. Okey, untuk urusan-urusan pentadbiran, okey, kita akan guna telefon ni lah. Okey, kat rumah jarang sangat ada. Tapi nenek saya ada, sebab dia kerja dengan kerajaan. Okey, baik, yang seterusnya nombor 3, mesin telex. Okey, jaringan teleprinter mirip dengan jaringan telefon yang berfungsi mengirim pesanan dalam bentuk teks. Jadi, kita hantar ke pejabat yang lain yang jauh dalam bentuk teks dan dia akan keluar print apa yang kita hantar tu. Okey, dia lebih kurang macam mesin fax lah. Okey, tapi kurang lagi lah dia punya kemajuan tu, kurang daripada mesin fax. Okey. Okey, kemudian ni adalah mesin fax, teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk memindahkan salinan dokumen menggunakan mesin fax yang disambungkan dengan rangkaian telefon. Okey, ni ada telefon. Kalau mesin fax dia boleh sambung dengan telefon. Yang ni tak ada telefon, dia hanya teks sahaja. Hantar pun melalui teks sahaja. Kita type, okey, kemudian kita hantar. Ni adalah mesin writer ni. Kita type kat sini, kemudian kita hantar. Okey, dan dia akan keluar dalam bentuk tulisan saja. Yang ni kita boleh telefon sekali. Telefon dan juga boleh hantar dokumen. Okey. Yang seterusnya, ni semakin majulah. Ni yang saya guna masa universiti dulu, saya guna yang ni lah. Dengan ada antena ni. Okey. Okey. Baik, ni kira canggih lah ni. Nak boleh main game pun, game ulang. Silap-silap yang ni tak ada game. Awal-awal tak ada game lah ni. Okey. Seterusnya, telefon bimbit juga dikenali sebagai telefon selular ataupun telefon tanpa wayar. Okey. Mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1980-an. Okey. Mula 1980-an dah ada dah telefon ni. Tapi yang saya guna ni tahun 1990-an. Saya dah masuk universiti apa semua. Saya dah guna lagi bentuk telefon macam ni lagi. Okey, tapi semakin mengecil. Awal-awal dia besar kan. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya, bila dah semakin tahun 20-an, kita dah semakin maju, kita ada telefon pintar. Kenapa kita panggil telefon pintar berbanding telefon bimbit? Ini hanya boleh telefon saja dan hantar mesej. Tak boleh buat yang lain. Mesej, WhatsApp dengan telefon. Okey, masa tu pula charge telefon sangat mahal. Okey. Jadi apa kami buat kalau nak telefon kawan-kawan, macam nak berborak, tak nak bayar, mesej pun mahal, nak telefon pun mahal, kami selalu miss call. Masa tu ada zaman miss call. Kawan tu miss call sekejap, dalam 5 minit saya miss call. Tak apa-apa, tapi itulah yang kami buat kan. Okey, baik. Yang ni telefon pintar. Kenapa pintar? Sebab dia ada GPS, dia ada kamera digital, dia ada Bluetooth, dia ada internet. Dan dia ada aplikasi sosial yang lain di mana kamu boleh tengok gambar, kamu boleh WhatsApp, kamu boleh chat, kamu boleh buat permainan maya dan sebagainya. Sebab itu dikenali sebagai telefon pintar. Okey? Baik. Yang ketujuh. Mungkin kita akan sampai satu era yang ketujuh yang kita takkan tahu di mana yang ketujuh ni dia masuk dalam soalan di bawah. Pada pendapat anda, macam mana agak-agaknya alat kalau telekomunikasi pada masa hadapan? Kamu rasa macam mana? Kalau kamu nak tahu alat telekomunikasi kita ni masa hadapan, kamu kena tengok TV. TV yang fiction tu, kamu tengok, kamu akan dapat bayangan. Sebab TV cerita movie orang putih ni sebenarnya bayangan apa yang mereka sedang buat. Okay? Jadi sekarang ni kita tengok banyak movie fiction kita. Telefon dan komputer pada masa hadapan dalam contoh fiction movie ni, banyaknya tulis, tak perlu ada keyboard. Tulis je kat mana-mana. Okey? Ataupun tak perlu ada tempat untuk touch screen. Tulis je kat dinding-dinding ni kita boleh tulis.
Awal-awal ni pun boleh tulis. Itu adalah teknologi yang mungkin akan berlaku pada masa hadapan. Okey. Ini adalah revolusi teknologi ya. Daripada telegraf jadi telefon. Cuba tengok dia semakin maju. Daripada telefon ni boleh cakap saja, dia boleh hantar teks. Daripada teks boleh teks dengan telefon. Okey, daripada teks dengan telefon ada telefon bimbit, boleh message terus. Okey, dan seterusnya kita boleh buat macam-macam, boleh tengok kawasan rumah kita, gambar semua hantar. Yang ni mana boleh hantar gambar? Tak boleh. Yang ni tak boleh hantar gambar. Okey, yang ni namanya telefon pintar, baru boleh hantar gambar, kamu boleh bersembang, boleh sembang dengan kawan yang duduk di jauh-jauh kan. Jadi itu adalah teknologi pada masa sekarang dan tak mustahil pada masa hadapan yang macam saya sebutlah tadi kan. Tak perlu pun ada alat, tapi kita boleh bersembang tanpa menggunakan keyboard ke apa ke, tanpa menggunakan slide ke apa, kita dah boleh sembang. LCD apa semua tak payah, kita boleh sembang je. Tulis je atas-atas angin pun boleh. Okey. Itu adalah teknologi pada yang saya rasa akan berlaku pada masa hadapan, tak mustahil kalau tak kiamat lagi lah. Okey, baik. Yang seterusnya kita tengok 6.2. Kita akan belajar dua topik saja, 6.1 dengan 6.2. Okey, 6.2 kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Okey, sejauh mana kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia? Okey, semuanya bergantung kepada satu alat yang kita panggil sebagai satelit. Okey, satelit inilah yang menyebabkan kita semakin maju. Okey, di mana penerokaan dalam sistem telekomunikasi memasuki satu dimensi baru dengan pembinaan stesen satelit bumi di Kuantan pada tahun 1970-an. Dah lama dah. Cikgu pun tak hidup lagi zaman ni. Okey. Hal ini diikuti dengan pembinaan satelit bumi di Alor Gajah, Melaka. Okey, selain di Pahang, ada di Melaka. Pokoklah keluar dalam soalan. Kemudian di Sarawak, di Semantan, Sarawak, ada wilayah persekutuan Labuan dan Cyberjaya, Selangor. Okey, jadi kat mana satelit Malaysia? Jadi saya tulis kat sini untuk kita ingat kalau naik dalam periksa. Okey, di Kuantan, Pahang, kemudian di Melaka, okey, kemudian di Sarawak iaitu Semantan, di Labuan dan juga di Cyberjaya. Okey, ini adalah tempat-tempat di mana satelit ada di Malaysia kita ni lah. Okey, jadi ini adalah satelit. Okey, satelit. Okey, dilancarkan Tiungsat 1. Okey. Okey, dia dilancarkan pada 26 September tahun 2000. Okey. 3 misi utama Tiungsat ni, okey, untuk pencerapan bumi. Pencerapan bumi tu apa? Untuk kita nak tengok kawasan tu ada perumahan ke, ada pembangunan ke, ada pertanian ke, ada hutan lagi ke, tak ada hutan ke, dah cerah ke, ada sungai ke, semualah itu kan. Okey, yang seterusnya uji kaji scientific cosmic ray energy deposition experiment. Apa tu? Cikgu pun tak tahu. Okey, yang seterusnya aplikasi komunikasi untuk kita berkomunikasi pada macam sekarang ni lah. Okey, kamu boleh hantar gambar dekat kawan-kawan dan sebagainya. Okey, ni adalah Tiungsat 1. Okey, ni adalah Razak-Sat. Okey, Razak-Sat dilancarkan pada tahun 2009. Okey, dia merupakan satelit mikro kedua yang berupaya membekalkan imej data yang lebih spesifik. Okey, dan dia menggunakan kamera yang berresolusi tinggi. Okey, rupanya yang ni lebih lama daripada yang tadi ya. Yang ni lebih lama lah. Ni 2009, yang ni yang tadi lama lagi, yang ni baru. Okey. Ni lebih lama lah 2000. Ini adalah tahun 2009. Okey, jadi ni lebih canggih daripada yang atas ni. Okey, di mana dia ada kamera berresolusi tinggi. Okey. Dan dia juga membekalkan imej data yang lebih spesifik. Okey, lebih spesifik lah. Maksudnya dulu kita boleh nampak kawasan tu ada perumahan je. Bila dia Razak-Sat ni mungkin dia boleh nampak zoom sampai rumah kita macam sekarang ni lah. Okey, macam kita tengok dalam Google Map dan sebagainya tu.